ada satu kisah dalam hadis. Nabi pernah cerita pada sahabat tentang cerita 3 orang lelaki-lelaki. Seorang kena kusta, seorang masalah botak, seorang lagi buta. 3 ni Nabi cerita tentang masalah kufur nikmat. Dalam satu hadis, Nabi cerita tentang 3 orang di zaman Bani Israel dulu. Allah uji mereka. Daripada 3 orang ini, 2 orang gagal dengan ujian sebab mereka sombong dan juga lupa diri. Hanya seorang saja yang berjaya sebab dia kekal konsisten syukur dan sedar akan siapa dia sebelum ini. Kata Abu Hurairah, Nabi bercerita, inna salasatan fi bani Israel abras wa aqra wa a'ma bada lillahi an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Nabi cerita zaman Bani Israel ada 3 orang, seorang sakit kusta, seorang kepalanya botak, seorang lagi buta, OKU cacat penglihatan. Allah pun menguji mereka bertiga, maka diutuskan satu malaikat untuk tes 3 orang ini. Pertama, kata Nabi, malaikat pergi berjumpa dengan orang yang sakit kusta ini. Malaikat pun jumpa dia, malaikat pun tanya kepada dia, fa'atal abras faqal ayu syai'in ahabbu ilaika. Dalam dunia ni, encik paling suka apa? Apa yang encik hendak? Apa hajat? Lelaki ni menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun qad qadiranin nasu. Saya kalau boleh pilih nak apa? Saya nak rupa yang elok, kulit yang cantik. Sebab orang selama ni jijik bila melihat saya ini. Saya ni penyakit kusta, kata dia. Famasahu fazahaba anhu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Lalu malaikat pun mengusaplah kulit pesakit kusta ini, hilang segala penyakitnya. Kulitnya jadi cantik, handsome pula dah lepas pada tu. Kemudian malaikat tanya lagi, ail mal ahabbu ilaik. Encik nak harta apa? Ini macam dapat lampu ajaib Aladdin lah ni. Apa? Your wish is my command. Pertama awak nak cantik, kita bagi yang kedua. Apa harta yang awak nak? Orang tu jawab, al-ibil atau qala al-baqar. Saya kalau boleh, saya nak unta. Tak ada unta, lembu pun okey lah. Fa'utiya naqata ashra'a faqala yubaraka laka fiha. Maka malaikat pun bawa kepada dia seekor unta yang sedang bunting. Unta yang sedang bunting, dan didoakan pula semoga Allah kurniakan berkat pada engkau dengan unta ini. Jadi pesakit kusta ini dahlah jadi cantik, dapat pula unta bunting. Kemudian malaikat pergi pula kepada orang yang botak. Tak malah kau ada orang botak, tak adalah istilah lain nak lapik cakap, memang itu jelah. Sebut tak berambut kan panjang sangat ayatnya. Wa atal aqra, bahasa Arab mudah. Wa atal aqra faqal. Nabi cerita malaikat pergi kepada orang yang tak ada rambut ini, ayu syai'in ahabbu ilaik. Awak pula nak apa? Awak ada 2 permintaan saya boleh tunaikan. Maka kata lelaki ini, saya kalau nak dalam dunia tak ada lah sya'run hasanun, rambut yang cantik, wa yazhaba anni hadza qad kazara linnas, dan hilangkanlah benda-benda yang tak elok pada kepala saya ni, parut ke bekas-bekas klemomo ke apa, bagi dia comel lah. Kemudian rambut nak lawa, itu je saya nak. Famasahu fahzaba utiya, maka malaikat pun gosok, tumbuh rambut comel, cantik. Dan malaikat tanya pula lagi, okey, permintaan kedua, kamu nak apa harta? Orang yang dah ada rambut ni pun jawab, saya nak lembu ataupun unta lah, mana-mana satu. Maka malaikat pun bawa kepada seekor lembu bunting. Ambil ni lembu unta, awak didoakan berkat pada orang ini. Settle. Pergi pula kepada lelaki yang ketiga, wa atal a'ma. Dia pergi pula pada orang yang buta, OKU cacat penglihatan ini. Ai syai' ahabbu ilaik. Kamu nak apa dalam dunia? Jawab orang tu, saya kalau boleh nak penglihatan saya pulih. Benda biasalah dia minta. Gosok sekali dapat. Kamu nak harta apa? Saya nak kambing. Dia beri kambing bunting pada dia. Doakan berkat. Ringkas cerita, 3 lelaki ni
binatang yang mereka dapat berkembang biak. Orang pertama dia punya unta itu, satu lembah tu unta dia semua. Kaya lah, bahasa mudah kaya. Lelaki yang bekas sakit botak, yang kena botak dah rambut panjang tu, dia punya lembu satu lembah tu. Lembu dia belaka. Betul juga mantan orang buta tadi, kambing satu lembah kambing. Maka Nabi pun bercerita, Allah perintahkan malaikat untuk pergi uji pula mereka. Adakah mereka dah lupa diri ke atau masih kenang budi lagi? Maka malaikat datang, dia pun menyerupakan diri dengan orang sakit. Malaikat menyerupakan diri dengan orang sakit kusta, dia jumpa dengan bekas pesakit kusta yang dah sembuh itu. Faqala rajulun miskinun taqatta'at bil jibalu fi safari fala balaghal yaum illa billahi thumma bika. Malaikat menyamar tadi disebut, Tuan, saya ni orang miskin. Saya ni putus rezeki sedang musafir dalam perjalanan. Saya takkan dapat meneruskan perjalanan saya kecuali dengan pertolongan Allah melalui pertolongan Tuhan. Tolonglah saya, Tuhan kan banyak harta. As'aluka billazi a'taka launal hasan wa jilal hasan wa mal ba'ir abtalu alaihi fi safari. Demi Allah, bantulah saya. Berilah seekor saja unta untuk saya survive dalam hidup saya. Malaikat menyamar. Orang yang kaya ni tadi tiba-tiba dijawab, innal hukuk kasiratan. Minta maaf lah encik, saya ni komitmen banyak, tanggungan saya pun banyak. Kalau saya bagi, orang lain tak dapat. Tak maaf lah, ikhtiarlah tempat lain. Pada unta dia, satu lembah tu unta dia semua, seekor pun dia tak bagi. Okey, malaikat pun tak ada masalah. Malaikat tanya lagi, encik ni macam mana boleh dapat unta sebanyak ini? Apa rahsia? Ni meniaga bagus. Dia jawab, harta kekayaan ni saya warisi turun-temurun daripada nenek moyang saya. Dia nipu lagi. Ni saya memang keturunan kapal di laut, gedung di darat. Memang kaya betul. Nenek moyang saya ni tuan tanah Kedaung. Memang kaya betul. Tiba-tiba malaikat kata, in kunta kaziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Malaikat pun tiba dah sampai orang tu menipu, dia pun marah. Encik kalau menipu, Allah akan balikkan encik pada keadaan encik yang asal. Orang kaya ni dah takut. Awak ni siapa? Awak kena tarik balik percakapan itu. Macam mana awak kaya sekarang, awak tak kata ini daripada Allah? Maka Allah pun murka pada lelaki ini, ditukarkan balik menjadi penyakit kusta macam dulu. Nabi cerita. Dan kekayaannya lenyap begitu saja. Datang pula kepada orang yang sebelum ni botak. Benda yang samalah. Malaikat menyamar, minta lembu seekor. Dia buat tak? Dia kata saya sibuk, ramai orang nak binatang saya gini. Lepas pada tu, bila minta lembu seekor, dia kata saya ni banyak lagi nak guna lembu ni, ada orang ni nak. Dia nipu je kerja. Lepas tu bila minta tolong apa semua, bila tanya ni macam mana bisnes lembu boleh gini? Oh, kita memang bisnes ni kita rancang, mula kita beli saya. Tak ada sebut Allah. Tetapi bila malaikat pergi kepada orang yang ketiga, orang yang buta, menyerupai orang itu, minta tolong. Orang buta itu, orang yang bekas orang buta jadi celik itu, dia kata beginilah tuan, tuan pun susah, saya ni Allah dah bagi lama dah senang. Tuan ambil lah berapa ekor nak ambil lah, lantak tak berhabis saya, selembah kambing. Ambil lah berapa ekor. Zaman tu bukan ada lori tuan-tuan, lantak banyak mana je boleh ambil, setakat 10 ekor ambil lah. Jenis tak kisah. Ambil lah benda ni Allah beri ke saya, bukan merugi pun, saya tak keluar modal pun. Ambil. Lepas tu dia doakan pula orang itu supaya dapat sembuh. Dia pun cerita, dulu saya susah. Dia berkongsi cerita pula dengan orang. Dulu saya susah, saya doa pada Allah, Allah beri saya satu benda yang ajaib. Maka alhamdulillah hari ni. Jadi apa saya nak sombong, saya tolong orang sajalah. Berapa ekor ambil? Ambil lah berapa nak ambil. Maka malaikat pun lantas mengatakan kepada orang ini, amsik malaka fa innama betulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Kata malaikat,
Tak apalah encik, peganglah kekayaan encik ini. Sebab saya ini datang hanya ujian daripada Allah, dan percayalah bahawa Allah telah redha kepada encik, tapi maaf, Allah murka kepada 2 orang sebelum daripada ini. Cerita ni panjang, tuan-tuan boleh rujuk hadisnya, hadis Bukhari Muslim. Cerita-cerita Nabi tentang orang-orang yang dulu berjaya, tapi tak mau berkongsi mengatakan bahawa kejayaannya itu kerana Allah.